Hai semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan 3.3 fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Subtopiknya iaitu kesan cukai sekaligus terhadap penggunaan dan juga terhadap tabungan. Hasil pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran diharapkan anda dapat menjelaskan pendapatan boleh guna. Yang kedua, mentarifkan cukai sekaligus. Yang ketiga, menyatakan fungsi C dan fungsi S dalam sebutan YD. Dan yang terakhir, menjelaskan kesan cukai sekaligus terhadap perbelanjaan dan tabungan. Tarifan pendapatan boleh guna ialah pendapatan yang boleh dibelanjakan oleh isi rumah setelah membayar cukai. Pendapatan boleh guna iaitu simbolnya YD. YD bermaksud Disposable Yearly Income. Manakala cukai sekaligus ataupun lebih dikenali sebagai cukai tetap ataupun cukai lamsam, ia merupakan sejenis cukai yang dibayar oleh isi rumah apabila isi rumah membuat perbelanjaan penggunaan, di mana simbol bagi cukai ialah T huruf besar, iaitu T bermaksud teks. Cukai sekaligus. Apakah itu cukai sekaligus? Iaitu cukai yang dikenakan pada satu nilai yang tetap pada setiap tingkat pendapatan negara. Maksud di sini iaitu cukai sekaligus adalah tetap sama. Contohnya T adalah 50, maka pada setiap tingkat pendapatan T adalah 50. Cukai sekaligus tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Maksud di sini di mana apabila pendapatan negara bertambah, cukai sekaligus tidak dipengaruhi olehnya. Iaitu cukai sekaligus ini adalah tetap sama nilainya. YD iaitu pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna boleh dihitung seperti di bawah persamaan ini, iaitu YD sama dengan Y tolak T. Dengan YD adalah sebagai pendapatan boleh guna, Y adalah sebagai pendapatan negara dan T adalah sebagai cukai sekaligus. Fungsi penggunaan dan fungsi tabungan boleh dinyatakan dalam sebutan pendapatan boleh guna seperti di bawah, iaitu di bawah C. C adalah sama dengan A tambah BYD. Ini merupakan fungsi penggunaan. Fungsi penggunaan adalah C sama dengan A tambah BYD. Manakala S sama dengan negatif A tambah bracket 1 tolak B bracket YD. Ini merupakan fungsi tabungan. Maka kita dapat memperlihatkan fungsi tabungan iaitu S sama dengan negatif A campur bracket 1 tolak B bracket YD, di mana kita mendapati bahawa fungsi tabungan adalah terbalik daripada fungsi penggunaan, iaitu untuk fungsi C sama dengan A adalah penggunaan autonomi. Untuk fungsi tabungan, ia adalah negatif A, maka ini adalah tabungan autonomi.
A adalah penggunaan otonomi, negatif A adalah tabungan otonomi. Untuk B ini merupakan MPC, di mana MPC adalah pada fungsi C. Manakala untuk 1 tolak B merupakan MPS. MPS adalah pada fungsi tabungan. Apabila YD sama dengan Y tolak T, kita gantikan persamaan C dan S tersebut. Maka, kesan daripada cukai sekaligus, fungsi penggunaan C tersebut adalah sama dengan A tambah B bracket Y tolak T. Close bracket. Maka, kita dapat memperlihatkan kesan daripada cukai sekaligus, fungsi penggunaan telah pun berubah, iaitu ia menjadi C sama dengan A tambah B Y tolak T. Seterusnya, kita lihat pula fungsi untuk tabungan. Kesan daripada cukai sekaligus, fungsi tabungan juga berubah, di mana kita menggantikan YD sama dengan Y tolak T, maka fungsi tabungannya ialah S sama dengan negatif A tambah bracket 1 tolak B bracket Y tolak T. Baik, kita perlu mengenali persamaan C kesan daripada cukai sekaligus, iaitu C sama dengan A tambah B Y tolak T. Untuk fungsi S adalah fungsi S sama dengan negatif A tambah bracket 1 tolak B bracket Y tolak T. Contoh 1. Diberi C sama dengan 100 tambah 0.8Y dan T sama dengan 50, maka C sama dengan 100 tambah 0.8 bracket Y tolak T. Di sini kita lihat bahawa apabila kita bracketkan Y tolak T, kita perlu menggantikan T dengan 50 sebab T mempunyai angkanya. Maka C sama dengan 100 campur 0.8 bracket Y tolak 50. Apabila kita masukkan 50 ini, kita perlu membuat pendaraban untuk buka bracket ini. Yang pertama, kita bukakan bracket 0.8 darab Y. Iaitu kita akan dapat 0.8Y. Yang kedua iaitu kita perlu membuat pendaraban 0.8 darab dengan negatif 50. Apabila kita mendarabkan 0.8 dapat darab dengan negatif 50, ia akan menjadi negatif 40. Maka untuk persamaan yang seterusnya iaitu C sama dengan 100 campur 0.8Y tolak 40. Ingat bahawa apabila ada bracket, kita perlu membuat pengembangannya iaitu 0.8 darab dengan Y, 0.8Y, 0.8 darab dengan negatif 50, kita dapat negatif 40. Dalam bracket ini perlu ada prinsip pengembangan. Dengan itu, apabila kita mendapati C sama dengan 100 campur 0.8Y tolak dengan 40, kita menyamakan iaitu angka bertambah dengan angka, iaitu 100 tolak dengan 40, maka kita akan dapat fungsi penggunaannya C sama dengan 60 campur 0.8Y. Kesimpulannya, contoh di sebelah menunjukkan bahawa pengenaan cukai sekaligus telah mengurangkan penggunaan otonomi tetapi tidak mempengaruhi nilai MPC. Di sini kita dapat perhatikan
Untuk fungsi penggunaan asal adalah C sama dengan 100 campur 0.8Y. Setelah kesan daripada cukai sekaligus, iaitu fungsi C-nya ialah 60 campur 0.8Y, maka kita mendapati bahawa 100 telah berkurang menjadi 60. Ini yang dimaksudkan sebagai cukai sekaligus mengurangkan penggunaan autonomi, iaitu dari 100 menjadi 60, iaitu pengurangannya adalah sebanyak 40. Namun ia tidak mempengaruhi nilai MPC. Perhatikan dalam persamaan untuk C asalnya, iaitu C sama dengan 100 campur 0.8Y. MPC-nya ialah B ini, iaitu 0.8. Selepas kesan daripada cukai sekaligus, kita mendapati bahawa persamaannya ialah C sama dengan 60 campur 0.8Y, iaitu 0.8 merupakan MPC, iaitu B, iaitu kita mendapati bahawa sebelum cukai 0.8, selepas cukai 0.8. So, kita mendapati bahawa nilai MPC tersebut tidak berubah. Sama-sama kita lihat kesan daripada cukai sekaligus terhadap fungsi penggunaan, di mana kita mendapati bahawa penggunaan autonominya menurun, iaitu A telah pun menjadi A1. MPC-nya tidak berubah, di mana tadi cikgu ada sebut bahawa MPC tersebut adalah kekal pada 0.8. Contoh 2. Diberi fungsi S sama dengan negatif 100 campur 0.2Y dan T adalah sama dengan 50. Maka, untuk perhitungan S, fungsi tabungan adalah sama dengan negatif 100 campur 0.2YD dan T adalah sama dengan 50. Maka, S sama dengan negatif 100 campur 0.2 bracket Y tolak T, di mana S adalah sama dengan negatif 100 campur 0.2 bracket Y tolak 50. Daripada persamaan ini, kita perlu membuat pengembangannya. 0.2 darab dengan Y. Maka kita akan dapat 0.2Y. Seterusnya, kita akan membuat pengembangan bracket yang kedua, iaitu 0.2 darab negatif 50. Iaitu di sini kita perlu membuat pengembangan untuk bracket yang pertama dan bracket yang kedua. Apabila 0.2 darab dengan negatif 50, kita akan dapat negatif 10. Maka untuk persamaan yang seterusnya ialah S sama dengan negatif 100 campur 0.2Y tolak 10. Di mana kita mendapati bahawa dalam persamaan ini ada negatif 100, ada negatif 10, maka kita membuat campurkan negatif 100 dengan negatif 10. Apabila negatif 100, negatif 10, kita akan dapat negatif 110. Maka persamaannya ialah S sama dengan negatif 110 campur 0.2Y. Kesimpulannya, contoh di sebelah menunjukkan bahawa pengenaan cukai sekaligus menambahkan tabungan autonomi tetapi tidak mempengaruhi nilai MPS. Perhatikan, fungsi tabungan sebelum cukai ialah S sama dengan negatif 100 campur 0.2Y dan fungsi selepas kesan pengenaan cukai sekaligus adalah S sama dengan negatif 110 tambah 0.2Y. Dan di sini kita mendapati bahawa kesan cukai sekaligus iaitu tabungan autonominya ialah negatif 100
kesan cukai menjadi negatif 110. Ini menunjukkan bahawa kesan cukai sekaligus tabungan autonominya bertambah. Seterusnya, kita lihat pula fungsi asal untuk tabungan iaitu S sama dengan negatif 100 campur 0.2Y, di mana 0.2 ini merupakan MPS iaitu 1/B. Kesan daripada cukai sekaligus, kita mendapati bahawa fungsi tabungannya ialah S sama dengan negatif 110 campur 0.2Y, iaitu MPS-nya ialah 0.2, iaitu 1/B ialah 0.2. Maksud di sini bahawa MPS asal 0.2, MPS setelah kesan pengenaan cukai ialah 0.2. Maksud di sini bahawa kesan cukai sekaligus ini tidak mempengaruhi MPS, iaitu MPS kekal tetap sama pada 0.2 sebelum cukai dan juga selepas cukai. Kesimpulannya, kita mendapati bahawa cukai sekaligus meningkat, penggunaan berkurang. Penggunaan berkurang, kelok C beralih ke bawah iaitu dari C0 ke C1 iaitu sebanyak perubahan untuk C adalah negatif perubahan C sama dengan MPC darab perubahan T. Secara ringkasnya, T naik, C turun. Kesan cukai sekaligus iaitu apabila T naik, yang pertama iaitu kesan cukai sekaligus T naik, apa yang berlaku kepada pendapatan boleh guna iaitu YD turun. Hubungan T dengan YD adalah hubungan songsang. T naik, YD turun. YD turun, C turun iaitu perbelanjaan penggunaan berkurang. C turun iaitu kelok C beralih ke bawah. Jadi, kita mendapati bahawa step yang pertama T naik, step yang kedua YD turun, step yang ketiga C turun, step yang keempat kelok C beralih ke bawah. Apabila cukai tetap dikenakan, fungsi penggunaan beralih ke bawah secara selari, di mana kita mendapati bahawa perubahannya adalah sebanyak negatif perubahan C sama dengan MPC darab dengan perubahan T. Kesan daripada cukai T akan mempengaruhi C. Dan kita mendapati bahawa kita perlu mengalihkan kelok fungsi penggunaan, iaitu fungsi C. Fungsi penggunaan, di mana kita lihat bahawa dalam rajah ini, fungsi penggunaan sebelum dan selepas pengenaan cukai sekaligus. Dan rajah ini menunjukkan kesan pengenaan cukai sekaligus yang mengalihkan fungsi penggunaan secara selari ke bawah iaitu dari C0 ke C1 dan perubahannya adalah sebanyak negatif perubahan C sama dengan MPC darab perubahan T. Untuk melukiskan fungsi penggunaan sebelum dan selepas cukai iaitu yang pertama kita perlu labelkan origin, untuk paksi X pendapatan negara, untuk paksi Y penggunaan, iaitu pada asalnya fungsi penggunaan ialah C0, selepas kesan cukai sekaligus fungsi C beralih ke bawah, maka C0 beralih ke bawah menjadi C1 dan perubahannya adalah sebanyak negatif perubahan C sama dengan MPC darab dengan perubahan T. Kesan cukai sekaligus naik, tabungan turun.
Keluk S beralih ke bawah dari S0 ke S1, iaitu sebanyak perubahannya negatif perubahan S sama dengan MPS darab dengan perubahan T. Kita mendapati bahawa T naik, S turun. Ini adalah secara ringkasnya, T naik, S turun, iaitu keluk S beralih ke bawah dan perubahannya adalah sebanyak negatif perubahan S sama dengan MPS darab dengan perubahan T. Kesan cukai sekaligus terhadap S apabila T naik, iaitu pada yang pertama, kesan cukai sekaligus iaitu T naik, apa yang berlaku kepada pendapatan boleh guna akan berkurang. Iaitu hubungannya ialah hubungan songsang antara T dengan YD. Kesan daripada YD turun, kita mendapati bahawa C naik. C naik, S turun. Dengan itu, kita mendapati bahawa S berkurang. Kesannya iaitu keluk S beralih ke bawah. Iaitu kita mendapati bahawa T naik, YD turun, YD turun, C turun, C turun, S turun. S turun, keluk S beralih ke bawah. Iaitu step yang pertama, T naik. Step yang kedua, YD turun, C turun. Step yang ketiga, S turun. Step yang keempat, keluk S beralih ke bawah. Apabila cukai tetap dikenakan, fungsi tabungan beralih ke bawah secara selari di mana negatif perubahan S sama dengan MPS darab dengan perubahan T. Ini adalah perubahan untuk fungsi tabungan. Fungsi tabungan, di mana fungsi tabungan sebelum dan selepas pengenaan cukai sekaligus. Di mana kita lihat bahawa rajah menunjukkan kesan pengenaan cukai sekaligus yang mengalihkan fungsi tabungan secara selari ke bawah dari S0 ke S1 dan perubahannya adalah sebanyak negatif perubahan S sama dengan MPS darab dengan perubahan T. Untuk melukis fungsi tabungan, pastikan bahawa anda perlu lukis sehingga negatif. Yang pertama, jangan lupa untuk labelkan origin untuk paksi X iaitu pendapatan negara, untuk paksi Y tabungan. Fungsi S yang bermula daripada negatif iaitu S0 dan kita lihat kesan pengenaan cukai sekaligus, keluk S beralih ke bawah, iaitu S0 beralih ke bawah menjadi S1. S0 beralih secara selari ke bawah, iaitu dari S0 menjadi S1. Berapakah perubahannya? Perubahannya adalah sebanyak negatif perubahan S sama dengan MPS darab dengan perubahan T, iaitu T naik, S turun. Contoh, perubahan T adalah sebanyak 100, MPC adalah sama dengan 0.8, MPS sama dengan 0.2. Kesannya, cukai naik iaitu T sama dengan 100, kesannya ini akan mengurangkan C. T naik, C turun. Maka, untuk rumusnya, negatif perubahan C sama dengan MPC darab dengan T, di mana MPC adalah 0.8 darab dengan 100, maka negatif perubahan C adalah sebanyak 80. Maka, kita mendapati bahawa negatif C adalah sama dengan negatif 80, iaitu cukai meningkat 100, C berkurang sebanyak 80. Baik, untuk pengurangan
S pula iaitu kesan T naik, S turun. Untuk negatif perubahan S adalah persamaannya negatif perubahan S sama dengan MPS darab dengan T, iaitu MPS adalah sebanyak 0.2. 0.2 darab dengan 100, maka negatif perubahan S adalah sebanyak 20. Maka kita mendapati bahawa negatif S adalah sama dengan negatif 20. Ini menunjukkan bahawa tabungan telah berkurang sebanyak 20. Kesan cukai sekaligus terhadap fungsi penggunaan dan fungsi tabungan, di mana kita lihat bahawa fungsi C ialah A tambah BYD, C sama dengan 80 campur 0.6 YD, maka untuk kesan cukai sekaligus C baru, C1 sama dengan 80 campur 0.6 bracket Y tolak T, di mana T adalah sama dengan 50, maka kita menggantikan T50 ini, iaitu C1 sama dengan 80 campur 0.6 bracket Y tolak 50. Dan kita perlu membukakan bracket ini untuk membuat pengembangan 0.6 darab dengan Y. Kita akan dapat 0.6Y. 0.6 darab dengan negatif 50. 0.6 darab negatif 50, maka ia adalah negatif 30. Maka seterusnya C1 sama dengan 80 campur 0.6Y tolak dengan 30, di mana kita mendapati bahawa ada 80 dan juga negatif 30, maka 80 tolak dengan 30, kita akan dapat C1 sama dengan 50 campur 0.6Y. Untuk fungsi tabungan pula adalah S sama dengan negatif A campur bracket 1 tolak B YD, di mana fungsi tabungan iaitu S sama dengan negatif 80 campur 0.4 YD. Kesan daripada cukai sekaligus, maka fungsi tabungan yang baharu ialah S1 sama dengan negatif 80 campur 0.4 bracket Y tolak T, dan kita menggantikan T sebagai 50, di mana diberi T adalah sama dengan 50, maka kita menggantikan fungsi tabungan T sama dengan 50 ke dalam fungsi tabungan. Maka fungsi tabungan iaitu S1 sama dengan negatif 80 campur 0.4 bracket Y tolak 50. Daripada 0.4 ada bracket ini, kita perlu membuat pengembangan iaitu 0.4 darab dengan Y, iaitu kita akan dapat 0.4Y. Kedua, iaitu kita membuat pengembangan 0.4 darab dengan negatif 50. Apabila 0.4 darab dengan negatif 50, kita akan dapat negatif 20. Maka S1 sama dengan negatif 80 campur 0.4Y tolak 20. Dan kita akan mencampurkan negatif 80 dengan negatif 20. Maka fungsi tabungan ialah S1 sama dengan negatif 100 campur 0.4Y. Rajah untuk fungsi penggunaan C dan tabungan S sebelum dan selepas cukai T, di mana kita lihat untuk fungsi tabungan, fungsi penggunaan asal iaitu 0, paksi X pendapatan negara, paksi Y penggunaan. Pada asalnya, fungsi penggunaannya C sama dengan 80 campur 0.6 YD. Kesan daripada cukai sekaligus, fungsi C beralih ke bawah dan ia menjadi garisan hijau, iaitu C baru, iaitu C1 sama dengan 50
campur 0.6Y. Daripada 80 menjadi 50, iaitu perubahan C adalah sebanyak 30. Baik, untuk fungsi tabungan pula, iaitu kita mendapati bahawa seperti biasa, kita akan labelkan paksi X iaitu pendapatan negara dan paksi Y tabungan, iaitu kita dapati bahawa keluk tabungan asal S0 ialah negatif 80 campur 0.4 YD. Kesan daripada cukai sekaligus iaitu pengenaan cukai, fungsi tabungan S beralih ke bawah, iaitu fungsi S baharu ialah S1 sama dengan negatif 100 campur 0.4Y, iaitu kita mendapati bahawa tabungan autonomi daripada negatif 80 telah menjadi negatif 100, iaitu perubahan S-nya adalah sebanyak 20. Kesimpulannya, pertambahan cukai sekaligus iaitu ini akan menyebabkan C turun, iaitu RM80 juta kepada RM50 juta, di mana MPC tersebut tidak berubah, iaitu MPC tersebut kekal pada 0.6. Kedua iaitu S turun, iaitu kita mendapati bahawa negatif RM80 juta kepada negatif RM100 juta, dan kita mendapati bahawa MPS tersebut tidak berubah, iaitu pada negatif pada 0.4, iaitu MPS tersebut kekal sama. Pengurangan bagi C iaitu perubahan C sama dengan negatif MPC darab dengan perubahan T, di mana perubahan C adalah sama dengan negatif 0.6 darab dengan 50, maka perubahan C adalah sebanyak negatif 30. Iaitu kita mendapati bahawa T naik, C berkurang. C berkurang sebanyak 30. Pengurangan bagi S iaitu perubahan S sama dengan negatif MPS darab dengan perubahan T, di mana MPS adalah sama dengan negatif 0.4 darab dengan 50, maka kita mendapati kesan T naik, S turun, di mana S telah pun berkurang sebanyak 20, iaitu perubahan S adalah sebanyak negatif 20. Kesan T naik, S turun. S berkurang sebanyak 20. Rumus untuk pengurangan cukai sekaligus iaitu kita mendapati bahawa apabila T negatif, C naik. So, untuk formula ini, kita tak letak negatif di hadapan. Maka, untuk kesan pengurangan cukai sekaligus, iaitu formula kita terus pakai perubahan C sama dengan MPC darab dengan perubahan T, di mana MPC adalah 0.6 darab dengan 50, maka perubahan C adalah sama dengan 30. Untuk perubahan S pula, iaitu berlaku pada keadaan yang sama apabila T berkurang, T sudah negatif, S naik. So, S adalah positif. Maka kita mendapatinya rumus untuk kesan pengurangan cukai sekaligus iaitu perubahan S sama dengan MPS darab dengan perubahan T, di mana MPS ialah 0.4, perubahan T adalah sebanyak 50, maka perubahan S adalah sama dengan 0.4 darab dengan 50, maka perubahan S adalah sama dengan 20. Contoh, dalam sebuah ekonomi 3 sektor, fungsi penggunaan ialah C sama dengan 200 campur 0.75 YD dan berlaku pengurangan cukai sekaligus sebanyak RM100 juta. A. Hitung perubahan perbelanjaan penggunaan kesan pengurangan cukai. B. Bentukkan fungsi penggunaan yang baharu.
Penyelesaiannya iaitu kita terus ambil formula yang siap iaitu A iaitu perubahan C sama dengan MPC darab dengan perubahan T di mana MPC adalah kita ambil daripada fungsi C ini. Maka MPC ini adalah 0.75. 0.75 darab 100 iaitu perubahan C adalah sebanyak RM75 juta. Maka kita mendapati bahawa perbelanjaan penggunaan telah pun meningkat sebanyak RM75 juta. B. C sama dengan 200 campur 0.75 di mana bracketnya Y tolak T. Y tolak bracket negatif 100 iaitu cukai berkurang sebanyak 100. Maka Y tolak T, Y tolak bracket negatif 100. Seterusnya, C sama dengan 200 campur 0.75 bracket Y tambah 100. Di mana Y tolak negatif 100 ialah negatif-negatif menjadi tambah, iaitu Y tambah 100. Seterusnya, kita membuat pengembangan iaitu 0.75 darab dengan Y, kita akan dapat 0.75Y. 0.75 darab dengan 100, kita akan dapat 75. Maka, C sama dengan 200 campur 0.75Y campur 75. Maka, C sama dengan kita mencampurkan 200 dengan 75. C sama dengan 275 campur 0.75Y. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang kedua iaitu fungsi tabungan bagi sebuah ekonomi 3 sektor ialah S sama dengan negatif 500 campur 0.2YD. Sekiranya cukai sekaligus dikurang sebanyak RM200 juta iaitu T adalah negatif 200. Apa yang akan berlaku? A. Hitung perubahan tabungan. B. Bentukkan fungsi tabungan yang baharu. Penyelesaiannya iaitu A sama dengan perubahan S sama dengan MPS darab dengan perubahan T. Iaitu kita terus pakai rumus untuk perubahan tabungan. Di mana MPS ini, bagaimana kita nak mendapatkan MPS? MPS dapat daripada fungsi tabungan ini iaitu daripada persamaan S sama dengan negatif 500 campur 0.2YD, kita mendapati bahawa MPS ialah 0.2. Maka untuk perhitungan iaitu perubahan S sama dengan MPS darab dengan perubahan T, MPS ialah 0.2 darab dengan 200, maka perubahan S ialah sebanyak RM40 juta. Maka kita mendapati bahawa tabungan telah pun meningkat sebanyak RM40 juta. B. Kesan daripada pengurangan cukai iaitu fungsi S sama dengan negatif 500 campur 0.2 bracket Y tolak T iaitu Y tolak bracket negatif 200. Maka kita mendapati bahawa S adalah sama dengan negatif 500 campur 0.2 bracket Y tambah 200. Iaitu kita membuat pengembangan 0.2 darab dengan Y iaitu 0.2Y. 0.2 darab dengan 200 iaitu kita akan mendapati bahawa 0.2 darab dengan 200 kita akan mendapat 40. Maka kita mendapati bahawa fungsi S adalah sama dengan negatif 500 campur 0.2Y campur 40. Dan kita mencampurkan negatif 500 dengan 40 iaitu negatif 500
campur 40, kita mendapati bahawa fungsi S adalah sama dengan negatif 460 campur 0.2y. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.